أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا حازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم آمين يا رب العالمين. Terima kasih Fadilatul Ustaz, Tuan Pengurusi Majlis selaku timbalan pengurusi masjid yang diraikan, barisan Tuan Imam, Tuan Pengurusi, ahli jawatan kuasa Masjid Jami' Al-Muhsin yang diraikan. Semoga semua yang berada di bawah tampuk kepimpinan masjid dianugerahkan Allah nampak yang betul itu betul dan ikut, dan nampak yang salah itu salah dan tinggal. Mudah-mudahan semua ahli qaryah Masjid Al-Muhsin dipandu ke arah yang diredai Allah. Al-Muhsi ke Muhsin? Muhsi ya, Muhsi. Dipandu ke arah yang diredai Allah. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya yang diraikan para alim ulama, para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah, tuan-tuan guru, para kiai, para habaib, cikgu-cikgu, guru-guru yang ada dalam majlis hari ini yang bersangka baik dengan saya. Ada salah dan silap dan kurang daripada saya, berikan teguran dan nasihat. Seterusnya yang saya sayangi dan saya kasihi, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, muslimin, muslimat yang hadir dalam majlis hari ini, mudah-mudahan Allah menulihkan setiap amal kita pada hari ini termasuk dalam kategori amal soleh dan diberkati oleh Allah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Semua sehat? Alhamdulillah. Cara jawab macam sakit tu. Tuan-tuan sehat ke? Alhamdulillah sehat. Baik. Ada beberapa perkara. Yang pertama,
Saya ni tak ada lah apa macam Syekh Nuruddin ke apa, tak, saya tak macam tu. Cuma saya nak make sure tuan-tuan selesa saja. Jadi pertama sekali, ibu-ibu yang duduk belakang straight dengan saya ni banyak ni kamera ni. Selesa ke tengok kat situ? Kalau tak selesa, boleh genjak mai duduk tepi ni. Kita minta Haji mai depan sikit. Duduk situ. Ni belakang tu tak nampak saya dah tu. Tak nampak lah. Kita tak upaya kamera ramai dia ambil gambar buat macam mana. Jadi dia duduk tengok kat celah-celah lagu tu lah. Kalau selesa, sila, tak ada masalah. Kita janji kita sebut. Jangan kata tak habaq pun, tak mau lagu tu. Jadi siapa nak genjak mai boleh pindah tepi ni bagi selesa. Yang kedua, hari ni tajuk ni bukan tajuk saya lah. Pertama, tajuk tu macam novel, macam drama TV pun ada. Kalau ni kata nak tajuk apa malam ni? Tajuk dia lelaki dari syurga, utusan Tuhan, wanita bidadari apa, tak tahu kata. Ni tajuk apa ni? Mungkin kita tanya elok-elok, nak apa sebenarnya? Nak cerita kahwin ke, Palestin ke apa? Imam nak tajuk apa? Dekat. Nanti kalau orang tengok tajuk tu tak tahu nak kata tajuk apa. Cepat kan? Tajuk apa sebenarnya? Isu semasa. Apa kena mengena tajuk tu. Jadi saya dipahamkan sebenarnya tajuk tu memang dia bubuh logo tu, tapi mereka nak suruh cerita pasal isu semasa, Palestin dan sebagainya. Baik, saya tajuk ni saya tak mahir sebab saya pergi Mekah, Madinah banyak tiap-tiap tahun. Palestin, Gaza saya tak pernah masuk, takut, tak arti. Jadi bukan bidang saya lah. Cuma bolehlah cerita yang ada dalam Quran dan semasa sikit-sikit. Jadi disebabkan itu, cantik majlis hari ini kalau kita boleh mula dengan baca Fatihah, baca doa dan baca selawat. Mudah-mudahan Allah buka pintu hati saya bagi boleh menyampai, tuan-tuan boleh faham hak tu. Selamatlah kita insya-Allah. Okey. Mari sama-sama kita mulakan majlis dengan baca surah Al-Fatihah. Niatkan Fatihah dan segala amal soleh ini dihadiahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda dan sekalian kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, khususnya ahli qaryah Masjid Al-Muhsi ini dan semua yang bernaung di bawahnya daripada kalangan surau-surau dan semua yang mana yang berada di bumi Palestin dan Gaza. Mudah-mudahan dengan amal soleh yang kita buat ni Allah hantarkan bantuan kepada mereka. Bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jom kita baca selawat sama-sama. Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah, semua Masjid Al-Muhsi, salat salamullah Allah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala ya habibil. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badriyah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badriyah. Allah, ya Allah semua. Salatullah salamun Allah ala taha rasulillah. Salat salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi. Baik. Pasal apa Hamas serang baru-baru ni? Pasal apa Hamas serang baru-baru ni 7 Oktober? Hari ni berapa? 10. Hari ni 10 hari bulan 11. Maknanya sebulan 3 hari sudah Hamas melancarkan serangan ke kawasan penempatan orang-orang penduduk Yahudi Israel tu, yang menyebabkan mereka berjaya menahan sehingga hari ini jumlah tahanan yang ada di sebelah Hamas ada beberapa orang tahanan mereka dapat. So soalan dia, belah ni semua pakai selendang Palestin ni. Tanya orang yang pakai selendang ni, tengok lah. tanya aja soalan. Tak usah cemas saya jawab. Nampak cemas. Tu saya tanya Haji saja tanya. Pasal apa dia serang baru-baru ni 7 Oktober? Baik. Baru-baru ni yang kita sebut sebagai operasi apa storm? Taufan apa? Al-Aqsa. Operasi Taufan Al-Aqsa. Siap ada nama ni? Operasi Taufan Al-Aqsa. Baik.
Saya sebelum nak cakap ni, saya bagi tahu ni bukan bidang saya, boleh jadi saya salah, tapi maklumat yang saya nak sampaikan ni mai daripada orang kawan-kawan kita yang berada di Palestin lah, mereka yang sebut dan cerita. Jadi insya-Allah pada hemat saya maklumat mereka betul. Dan di Malaysia pun orang-orang ni jugalah yang duk menyampaikan maklumat semua kan. Nak dibandingkan dengan saya, Tok Imam, mana nak dapat maklumat lurus? Kita mana dapat? Jadi kita ambil daripada penduduk dia sendiri, kita cerita ke orang. Lah baru betul. Baik. Hamas melancarkan serangan operasi Taufan Aqsa pada baru-baru ini dengan bertujuan bukan hanya semata-mata serang sebab Palestin diambil oleh orang Israel. Bukan. Mereka bukan macam kita. Sebulan ni baru pakai maflah. Mereka makan, minum, tidur, hidup di Al-Aqsa. Jadi sebab tu kita berhati-hati. Jangan sampai kepada level ghulu. Jangan sampai kepada level over. Kita pula lebih daripada Hamas. Orang kata, mana ada kita setakat buat ini ya. Kalau setakat macam ni tak apa. Ini bahasa dan perkataan kita mengalahkan orang Aqsa pula. Kina orang, mengkafirkan kawan-kawan kita, meyahudikan kawan-kawan kita. Orang Aqsa relax ya. Kami bukan perlu pertolongan hampa, kami minta tolong hantar ayam. Hak tu pun hampa tak boleh nak hantar. Takat tu ya. Dia tak kata pun apa negara Islam lain Yahudi. Dia tak kata. Kita pula lebih daripada dia. Apa hampa ni nak suruh boikot minta tahan perangai Yahudi. Kita pula lebih daripada dia. Ni semua yang mana yang ini semua ni kapiak belakang ni tak boleh. Kita pula lebih daripada depa. La haula wala quwata illa billah. Macam mana? Ikutlah akhlak depa. Kita yang mana yang duduk dalam masjid yang menyarung selendang dan sebagainya, ikut akhlak penduduk sana. Jangan ikut selera kita. Ikut selera kita nak berjuang atas apa? Mereka itu berdiri di atas hadis Nabi. Di waktu akhir zaman akan ada satu golongan yang betul. Mereka duduk di Al-Aqsa, mempertahankan Aqsa. So Nabi bagi tahu depa lurus, depa betul. Anak depa dengan kita, bukan anak depa dengan anak kita. Anak depa dengan kita pun kalah kita lagi daripada iman anak dia. Belum dengan pak dia lagi. Ni cerita lama lah, ni cerita lama. Itulah saya kata, pasal apa pilih tajuk ni ha? Tajuk ni dia tak boleh semang slow dulu ni. Saya suka semang slow dulu ni. Bila tajuk ni dia kena macam tu sikit. Kalau tajuk lain boleh lah dia semang tuan-tuan okey ke, boleh duk dapat ke, boleh. Mai Aqsa ni dia tak boleh semang lagu tu. Dia kena naikkan semangat baru betul. Cerita ni diceritakan lebih kurang lah 8, 9, 10 tahun sudah lah, ketika saya berforum dengan almarhum Dr. Jamnul Azhar Mulkan, seorang doktor pakar di negara kita yang mendedikasikan hidup dia di bumi Al-Aqsa, di Gaza, di Gaza. Masa tu kita pun tak sarung selendang ni lah. Tapi lah ni bagus lah, gerakan lah ni bagus. Bila naik je isu ni, semua orang ni, semua orang ada semangat tu. Bagus, bagus. Saya tak kata tak bagus, saya sokong apa yang semua orang buat. Hanya kena tambah sikit. Nak buat sesuatu serta sikit dengan ilmu. Sikitnya, tak perlu banyak, sikitnya.
Ini masalah kita. Masjidil Aqsa pun kita gaduh. Orang bubuh gamak kubah mah tu pun kita gaduh. Inilah kerja-kerja Yahudi. Ini bukan Masjidil Aqsa, ini namanya Dome of Rock. Pasal apa duk sembah? La ilaha illallah. Orang dah habaq dah. Dome of Rock ke, Masjid Qibli ke, masjid bawah tanah yang 3 tu ke, tempat Imam Al-Ghazali khatam kitab Ihya Ulumuddin, semua tu Masjid Aqsa. Nak kira apa dia? Buhlah kubah mah ke, buhlah kubah apa pun, dia Masjid Aqsa. Macam contoh orang tanya, Masjid Muhsi yang mana? Kalau orang tangkap depan ni saja Masjid Muhsi, dengan orang tangkap tepi tu Masjid Muhsi, hak mana satu Masjid Muhsi? Semalah sini Masjid Muhsi, tepi tu Masjid Muhsi, pekarangan tu Masjid Muhsi, corner tu Masjid Muhsi. Sama aja. Kita ni Masjid Aqsa menggaduh. La ilaha illallah. Payah. Orang dah bentang peta dah lukis dah. Ni dengar sini semua orang kampung, Masjid Aqsa tu besar. Sebab apa? Di masjid tu disembahyang oleh seluruh para anbiya, bukannya seorang. Pada peristiwa Isra' dan Mi'raj, turun semua Nabi-Nabi 124,000, satu pendapat. 1,2 juta, satu riwayat. 2 juta, satu riwayat. Para anbiya semayang tang tu. Kalau masjid dia besar lagu ni, nak simpan tang mana 124,000? Betul tak? Hak tu logik. Logik tu hadis sahih, senang. Yang tu kita jadi macam orang nak bincang tajuk besar, mereka kon sikit yang tang kubah yang bergaduh dah. La ilaha illallah. Okay, malam ni selepas sebulan tutup semua buku, buka baru balik. Dengar saya cerita satu-satu kat tuan-tuan. Bukan saya kata saya betul, tak. Saya cuba luruskan balik satu-satu bagi tuan-tuan nampak satu-satu, seolah-olah macam silibus. Okey. Tengok elok-elok. Cerita ini dikisahkan kepada saya 9-8 tahun sudah oleh Dr. Jamnul Azhar. Dr. Jamnul masa tu arwah bertugas di Gaza. Dia ada klinik dia, tapi dia tinggal klinik dia untuk orang sini urus. Dia piduk tang sana operate. Dia kata, Ustaz, suatu hari saya duduk kat hospital tu, tiba-tiba berlaku satu serangan. Mai geng-geng hak yang ni orang panggil 5 perut 3 serangkai, buta perut tak ada akai ni. Depa pergi serang, tembak budak-budak duk main. Kampung tu duk ada, depa tembak. Seorang budak perempuan umur 8 tahun. Dia kena 5 dah tembak. Tup, 5 dah. Budak perempuan umur 8 tahun. Depa cempung dia. Depa bawa mai hospital. Kena pula kes dia time tu, Dr. Jamnul yang sambut dia. Jadi Dr. Jamnul duk pakai bedah lah kita kata, nak operate lah, nak jahit. Jadi dia kena bawa keluar peluru dulu. Dia cabut peluru satu, cabut peluru kedua, cabut peluru ketiga, cabut peluru keempat. Dia cabut peluru kelima tu, dia kata, Ustaz Don, saya cabut peluru kelima tu, peluru tu kena dekat pembuluh darah sebenarnya. Dia bila cabut tu, darah bersembuk keluar. Sembuk tu kena kat baju dia. Dia punya lab coat dia yang warna putih labuh tu, kena darah budak perempuan tu. Dia naik lagu tu, tek. Lama-lama dia tu, budak tu mati, meninggal dunia, syahid. Budak perempuan umur 8 tahun. Dr. Jamnul kata, Ustaz Don, daripada hari baju saya kena darah tu sampai hari ni, hari yang dia cerita kat saya tu 10 tahun sudah, baju tu duk tergantung dalam bilik saya, di almari saya. Saya tak pernah basuh. Sebab
bilik saya harum semerbak, lebih wangi daripada kasturi. Itu darah dah. Ini bukan cerita dia, darah kita. Semoga Allah menganugerahkan tuan-tuan dan saya mati yang baik. Amin. Saya ada seorang senior saya mengapai Quran dengan saya di masjid negeri. Tapi saya tak sempatlah duduk sebab dia super senior saya. Masa saya masuk, dia dah keluar dah, graduate dah. Saya hanya sempat jumpa dia bila dia patah balik. Dan saya tak dan sembang banyak dengan dia. Hak saya ingat pun, gambaran dia dalam mata saya duk main badminton ke, duk buat apa tau. Dia lintah ke atas tu, dia duk menyembang kat balkoni kami punya mahat tu, dia duk sembang tu. Yang tu je saya sempat tengok dia. Saya tak sempat sembang. Ditakdirkan Allah, dia naik motor, dia nak masuk exit Jawi. Pagi, pukul 5 pagi ke 6 pagi kat subuh. Lori berhenti tepi tu, tak bagi lampu kot barangkali ya. Kono-kono tu balah lori tu, pecah muka, ninggai. Inilah cerita pertama saya dengar hak orang hidup betul ni lah. Lepas tu baru dengar cerita Dr. Jamnul. Dia masuk dalam operation theater, dia bedah dia. Orang panggil bedah siasat lah. Lepas tu bila habis dia bedah muka dia tu, nak bagi elok balik lah ni, nak panggil mak dia untuk kenal. Masa mak dia mai tu, doktor dalam tu keluar, pergi jumpa mak dia, tutup pintu tu, tanya mak dia soalan pertama, anak makcik pakai minyak wangi apa? Dia kata, saya tak tahu nak kata pasal apa. Kami duk bedah dia tu, dalam bilik tu harum semerbak kasturi. Tu maknanya apa? Nak dapat orang darah wangi macam kasturi ni, salah satu ciri dia kena hafal 30 juz dulu, atau mati syahid. Tak ada yang tu kita sopa macam lain 2-3 hari busuk tak sah 2-3 hari, sehari lebih sikit dah busuk. Tu anak dia umur 8 tahun, kita kalah dah. Seorang budak umur 17 tahun. Ni semua cerita lama, bukan yang cerita baru ni. Baru ni kena dengar cerita mereka lain lah. Ni saya pun tak tahulah, saya pun tak dapat maklumat dahsyat. Tuan-tuan mungkin lebih banyak maklumat daripada saya. Saya tak sampai hati tengok. Doa ya. Budak umur 17 tahun, dia duk main dengan kawan dia. Tahu-tahu ada sebiji bom jatuh. Bom tu jatuh di satu tempat. Bom ni dia bukan kira dia jatuh tang ni kita terpelanting. Tak. Hak jatuh tang ni kita mampu hancur dah. Putih dah tangan, kaki, pipi hancur. Tak ada. Yang budak ni kira dia duduk beberapa jauh sikit. Makna bom jatuh tang ni, dia meletup tang ni, budak tu duduk main dengan kawan dia, dia terpelanting. Sebab bom tu dia terpelanting. Pelanting, dia jatuh terkulai. Mata sebelah kiri dia ni pecah. Mata, bukan muka, mata pecah. Sebab dentuman tu, dia punya gelombang dia tu pecah. Tuan-tuan bayang kuat macam mana? Kuat. Jadi dia usung dia. Rezeki Dr. Jamnul sambut dia. Tu yang Dr. Jamnul boleh cerita kat saya tu. Dr. Jamnul sambut dia. Dr. Jamnul arwah letak dia dekat atas kati tu. Tengok apa dia tu ada. Dia budak tu tak sedap. Dia pingsan tu. Dia Dr. Jake buang ke mata dia, kira macam mana? Jake atas mata dia, kira mata sebelah dia tutup begitu lah. Tak ada. Jake pecah. Habis itu dia kejut. Dia kata, ya ghulam, Orang Arab ni kalau dia bercakap kasar sikit lah kita dengar. Tapi itu sebenarnya cakap biasa lah. Nada dia lagu tu. Ya ghulam, Dia kata, hai budak, bangun.
Dia kejut budak tu. Berulang, bangun. Bangun. Nak make sure budak tu sedang kan. Tadi kan berabuse lah apa semua kan. Nak bagi make sure budak tu hidup kan. Kita nak menyelamatkan nyawa kan. Kerja doktor ni dia nak selamatkan nyawa. Ya ulam, kum, bangun. Lepas tu budak tu dia mamai dia sedang. Bagus ya, mana dia jaga. Dia elok Dia jaga. Sebab tadi kes budak tu ni meninggal. Syahid. Ini dia jaga. Okey lah. Budak umur 17 tahun. 17 tahun. Bayar anak-anak tuan-tuan. 17 tahun. Saya anak saya pun kecil lagi. Sulung pun 9 tahun. Lagu budak perempuan tadi tu. Dia kata, ya ulam, masmukah. Hai budak, apa nama hang? Budak tu duduk mamai tu. Dia kata, ana Muhammad. Nama aku Muhammad. Dia abang nama dia. Betul? Nama dia Muhammad lah. Muhammad, apa nama bapa hang? Dia kata, nama bapa aku Muhammad. Bapa dia pun nama Muhammad. Jadi bila orang Arab ni kita kenal dia, kita dengar dia kata nama dia Muhammad, bapa dia Muhammad, maknanya mereka ni mungkin keturunan jenis buah nama. Banyak nama Muhammad. Contoh macam Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Imam Al-Ghazali nama dia Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. So 3 kali. Nama dia Muhammad, nama pak dia Muhammad, nama tok wan dia Muhammad. So Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Itu nama Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Tanya kat dia budak ni. Hey budak, hang nama apa? Muhammad. Apa nama pak hang? Muhammad. Hang ni Muhammad yang keberapa? Tanya lagu tu. Muhammad yang keberapa? Kan macam contoh Sultan Muhammad Al-Fatih adalah Sultan Muhammad yang kedua, Muhammad the second, sebab dia punya tok wan ni ada nama Muhammad. Lepas tu dia ada nama anak Sultan Muhammad Al-Fatih, nama dia Sultan Biyazid II. Sebab apa? Dia punya tok wan dia nama Biyazid I ada. So dia ada nombor belakang tu. So dia tanya dia, hai Muhammad, hang ni Muhammad yang keberapa? Muhammad yang keberapa? Dia sebut, ana Muhammad yang ke-13. Tu, nama saja kalah dah semua yang ada kat sini. Nama dia Muhammad bin 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 Muhammad. 13. Tak ada nama lain dah. Nama Rasulullah saja. Main dengan kita. Tahu tang mana keluar Don. Kita tang tu kalah dah. Tak apalah, Don tu mafia agak lah. Tak ada lah orang buat cerita Don nama Pondan. Don ni kira mafia. Okey lah, boleh tahan lah. Tapi nak abang kata dia tu nama saja tabarruk dengan nama Nabi Muhammad sampai 13. Tak boleh nama lain dah. Kita dengan nama mereka pun kalah dah. Dia kata, ya Muhammad, isma' kalami. Hai Muhammad, hang dengar cakap aku ni elok-elok. Doktor tu kata kat dia, Dr. Jamlul kata kat dia. Dia, mata hang sebelah kiri ni hancur kena bom. Aku jek balik. Hang takkan nampak dah. Doktor tu abang dia, Dr. Jamlul. Muhammad dengar. Hai Muhammad, mata hang sebelah kena bom. Aku jek dia. Hang tak nampak dah. Dia dengar lagu tu. Allahu Akbar. Dia jerit lagu tu. Dalam bilik operation, dalam bilik tepi tu. Bukan dalam bilik OT lah, bilik sebelah. Allahu Akbar. Jerit lagu tu. Dr. Jamlul terkejut lah. Siapa duk jerit Allahu Akbar tak pasal-pasal. Dr. Jamlul tanya dia. Hai Muhammad. Takbir pasal apa? Orang lain kalau habang mata pecah menangis, kaki putih menangis. Hang habang kata mata pecah Allahu Akbar. Budak umur 17 tahun jawab, ya doktor, wahai doktor, waqad laqaftu aini ila Allah. Aku telah mewakafkan mataku kepada Allah. Esok aku akan tuntut masuk dalam syurga dengan mata aku. Tuan-tuan, ada harapan. Tu saya kata,
Depa, anak depa punya iman ya dengan kita kalah. Bukan anak dia dengan anak kita, anak dia dengan kita, pak dia dengan kita, langit dengan bumi. Langit dengan bumi. Tuan-tuan tengok saya. Tu saya kata siapa suruh pilih tajuk ni. Tajuk ni mesti kena bangkit semangat dia. Dengan keadaan anak-anak yang begitu, tuan-tuan rasa orang tua-tua dia punya petunjuk tu lagu mana? Kalau anak dia macam tu, 10 tahun sudah, anak dia macam tu, orang dewasa dia punya perancangan dan petunjuk lagu mana? Hei, dahsyat mereka. Mana boleh jenis bangsa tinggal tahajud macam kita ni? Tara AJK masjid, tara ustaz tahajud tak tiap-tiap malam. Jawatan berebut, tahajud tak tiap-tiap malam kita. Kuliah berebut, ustaz-ustaz tahajud tak tiap-tiap malam. Kita dengan dia punya soldier je kalah kita. Tuan cuba bayang, tengok, kita flashback sikit, tengok, flashback sikit. Sultan, oi sedap mak timbalan mengurusi. Sedap tu ya. Okey, tengok. Okey, kita ini sebagai mukaddimah awal yang menggambarkan kata tajuk hari ini dia kita kena lurus betul. Kita kena ikut depa. Apa depa nak kita buat, itu kita buat. Apa depa kata relax, kita relax. Kita kena ikut akhlak depa. Kita kena ikut depa. Okey, tengok. Saya pesan kat tuan-tuan. Nombor 1, pasal apa Hamas melancarkan serangan pada 7 Oktober hari itu? Ada beberapa perkara dan ada beberapa asbab. Saya share dengan tuan-tuan, mungkin hari ini 2 atau 3 saja yang sempat. Pertama, tujuan dilancarkan serangan tu, yang orang duk kata ni apa Hamas ni, serang, lepas tu orang serang balik, bukan boleh duk lawan. Tengok ni, habis semua 10,000 orang mati. Kalau nak kira ikut jahat, Hamas lah mula serang dulu. Dia dah jadi mula goyang lah. Jadi mula goyang. Saya nak abang kat tuan-tuan di sana, tengok saya elok. Semua yang mana tengok ni, tengok saya elok. Dalam yang duk alam maya ni pun tengok saya elok. Di sana tak pernah sekali pun berhenti daripada berjuang mempertahankan tanah Palestin sejak daripada zaman dulu lagi daripada zaman Sayyidina Umar sampai Salahuddin Al-Ayyubi, sebelum tu daripada zaman Sultan Muhammad Al-Fatih sampai pula kepada Sultan Abdul Hamid II, sampailah kepada sultan-sultan yang ada ni, sampailah kepada Sultan Syekh King Faisal dan sebagainya, sampailah kepada hari ini. Tak pernah sekali pun berhenti daripada berjuang dan kena bom. Kita saja yang sebulan ni ambil maklumat. Jadi bila orang tengok serang ni macam azan dulu. Sila. Lagi kita sambung. Baru dah semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد آمين. Tuan-tuan dan puan-puan, suatu hari Saidina Osman ketika zaman pemerintahan dia, beliau Saidina Uthman telah membesarkan Masjidin Nabawi. Sebab itu kalau tuan-tuan semua sempat pergi ke Madinah, saya doa supaya semua orang yang ada dalam ni Allah jemput untuk ziarah Nabi di Madinah. Amin. Sebab tu kalau kita pergi Madinah, kita akan boleh tengok kesan pembinaan Masjidin Nabawi yang dibesarkan oleh Saidina Osman. Saidina Osman ni bukan calang-calang orang. Beliau ni adalah menantu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekali, dua kali. Maknanya meninggalnya saja Sayyidatuna Ruqayyah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha wa ardaha wa alaiha salam. Nabi menikahkan pula dengan anak Nabi, hak perempuan seorang lagi nama Ummu Kalsum. Maknanya hebat dia, pak mertua dia Rasulullah. Saya selalu kata, kita ni pak mertua belum tentu kahwinkan kita kali kedua. Sekik dah dengan perangai kita. Tak apalah, pak mertua kita manusia biasa, kita pun orang biasa. Hak ni pak mertua dia Rasulullah, takkan salah buat pilihan. Rasulullah pilih dia 2 kali jadi menantu. Hebat orang dia.
Jadi Sayyidina Osman ketika zaman pemerintahannya, dia membesarkan Masjidin Nabawi. Tahu-tahu ada mulut-mulut jahat di zaman dia tu kata dekat dia, "Hei Osman, apa yang hang duk buat cantik-cantik masjid, duk buat tambah-tambah masjid ni, Nabi tak pernah buat." Dia kata lagu tu. Maka menantu Nabi ni yang alim ni, yang merupakan khalifah yang ketiga ni, yang bukan calang-calang keilmuan dia, Sayyidina Osman ni ajar ibu, malaikat pun malu dengan dia. Cuba bayang akhlak dia macam mana. Malaikat pun malu dengan dia. Malaikat mana nak buat jahat, nak buat, faham tak? Malaikat tu tak ada perasaan, tapi malaikat pun dengan dia malu. Punya tawaduk Sayyidina Osman ni, power. Jadi Sayyidina Osman ni jawab bila orang tanya macam tu apa dia, "Hai Osman, awak duk besar masjid Nabi tak apa?" Sayyidina Osman kata, "Aku pernah dengar Nabi kata, man bana masjidah." Yang ni saya nak baca ayat ni kat tuan-tuan. Apa dia? Dia bukannya bina masjid baru. Dia tolong renovate masjid bagi cantik, perbesar bagi orang nak sembahyang. Tapi bila orang tanya kat dia pasal apa buat, dia jawab, man bana masjidah. Siapa membina masjid, Allah akan membina bagi dia mahligai di dalam syurga. Apa maksud hadis tu yang kita nak faham hari ini? Saya nak bagi tahu, siapa-siapa yang tolong masjid, bukan hanya membina masjid, masjid ni elok dah, tapi maintenance masjid, elektrik masjid, air masjid, cleaner masjid dan sebagainya, siapa tolong yang ni, dia sama macam membina masjid. Allah bina bagi dia mahligai dalam syurga. Sebab tu malam ni RM1, RM2 bubuh juga, sekupang dua kupang bubuh juga. Dengan itu saya melancarkan tabung masjid. Sila jalan. Boleh tahu lagu tu? Tu kalau tak buh juga tak tahu lah. Sambil-sambil berjalan bubuh tu baca qasidah. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Semua Allahu Allah. Ada tisu ni tu. Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Pernah suatu malam bulan yang penuh cerah, baginda mengenakan pakaian serba merah, lalu bersumpah Jabir bin Samurah, jika dibezakan Nabi terlebih indah. Ya Allah, Allahu Allahu Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Matanya yang terang sangat suka bercela, nampak yang di belakang dan depan serentak. Jinjang tengkok Nabi sangat putih melepak, tiada berdaki umpama pantulan perak. Ya Allah, Masjid Mohsi, Allah Allah,
Habibi Rasulullah, rambutnya ikalma yang tidak terlalu panjang, tingginya yang sedang, dada luas berbidang. Ketika berjalan, condongnya ke hadapan, lajunya seperti turun tempat yang tinggi. Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, Allah, Habibi Rasulullah. Tutup. Allahu, 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 Allah, Allahu, Allah, Habibi Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Allah, murahkanlah rezeki orang yang membantu rumahmu dan berikanlah mereka rezeki yang melimpah ruah dan jadikanlah keluarga dan keturunan mereka daripada keturunan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Okey, tengok starting balik daripada awal, ambil balik. Hari ini tajuk yang diberikan berkaitan dengan lelaki yang elok dan perempuan yang solehah. Lelaki yang soleh dan perempuan yang solehah, dengan dikenakan tajuknya lelaki kiriman Tuhan dan wanita bidadari syurga, dengan tujuan menggambarkan tentang bagaimana pejuang-pejuang di bumi Palestin. Tetapi tajuk ini bukanlah satu tajuk yang kena dengan saya kerana saya bukan ahli dia. Maka saya pun menakalkan semua ucapan saya hari ini kepada individu-individu yang saya sebutkan nama mereka satu persatu. Bila saya nak sebut, saya kata yang ni saya ambil daripada orang ni, yang ni saya ambil daripada orang ni. Orang yang lebih berhak cerita daripada saya. Sekadar ilmu saya hujung-hujung kuku ni tak mampu nak beri kesedaran kepada tuan-tuan. Jadi kita mula muqaddimah dengan tanya soalan dulu. Kenapa Hamas serang? Disebabkan tanya soalan tu kita pun blur, maka kita bagi tahu bahawa Hamas dan rakyat Palestin mereka bukan macam kita. Anak dia sahaja punya iman pun lebih daripada iman kita. Iman yang pasang surut macam ni. Sebab apa? Sebab Allah tak akan letakkan di bumi Palestin orang yang iman dia tak kukuh. Sebab tu kita duduk tang Malaysia. Jangan pula kata no, hey, aku ni kalau duduk kat sana ni, aku titik betul-betul Yahudi ni. Jangan. Kena iman macam kita silap-silap geng dengan Yahudi. Halah, orang buat program masjid suruh mai semayang tahajud, tak mai. Orang suruh mai masjid buat program, jom kita mengimarahkan masjid, perarakan Maulidur Rasul, lawan. Tentu nak kata nak duduk sana Palestin, nak geng orang Palestin. Buat perhimpunan, hey Palestin, siapa yang nak bunuh Palestin, langkah mayat aku dulu. Lepas tu taruh makan mayat pun lupa. Jangan. Sebab tu kita pesan, jangan. Tu kita kata kena berpandu. Ada orang dia marah, dia kata ustaz, biarlah mula dengan semangat. Tak boleh. Kalau kita mula dengan semangat, kita akan jadi semangat membabi buta. Ada tak dalam kisah sirah orang yang nak buat baik tetapi over Nabi tegur? Ada tak? Saja tanya. Ada. Takkan tak ada pula. 3 orang yang main rumah Siti Aisyah tu berdek. Itulah panduan kita. Apa dia kata? Aisyah, Rasulullah macam mana kat rumah?
Siti Aisyah kata, oh biasa-biasa saja, orang normal-normal saja macam tuan-tuan dekat rumah. Tekah-tekah nak makan ambil, tekah-tekah nak minum ambil. Sekali lagi dia rasa dia nak jahit baju, dia jahit. Dia nak duduk-duduk, dia nak lena-lena. Sekali semayang-semayang. Kata mereka, oh tak boleh, yang tu Rasulullah. Orang pertama kata, saya nak semayang, bukan mencuri, semayang. Saya nak semayang, tak mau tidur-tidur. Orang kedua, saya nak puasa, puasa, bukan minum arak, puasa, ibadah. Tapi dia nak buat over. Dia kata, saya nak puasa, tak mau buka-buka. Seorang lagi, saya tak mau menikah, sebab bila menikah hidup akan terpisah dua. Bini lagi nak layan, diri kita lagi, Allah lagi. Oh kacau, aku tak mau menikah, nak ibadah sahaja. Nabi dengar, Nabi tegur. Nabi kata, aku semayang, aku tidur, aku puasa, aku buka, aku menikah. Nabi kata lagu tu. Dan Nabi tutup, aku sebaik-baik manusia. Nabi tak suka kita over. Jangan. Hari ni level kita ni dah sampai level hulu. Dah sampai level dah kira siapa yang tak ada duk pakai maflar ni semua ni tak sokong Palestin. Siapa yang tak ada duk sebut, oh jangan macam tu. Siapa yang duk kerja dekat McDonald apa semua ni, oh buh lagu tu. Mana boleh kita zalim dengan kekawan kita sesama Islam. Boykot memang ada dalam sunnah Rasulullah, tetapi Rasulullah meletakkan garis pandu. Patut kalau kita nak boykot, kita abang McDonald bulan ni kami boykot hamba. Sebab apa? Kami nak bagi pengajaran dekat mereka. Hamba jangan risau, bulan depan kami sokong hamba balik. Anak-anak kami duk bayar zakat dengan duit hamba. Ada pula geng kata, oh tak usah Ustaz, memanglah mereka buat kat kita lagu tu, bagi kita rasa kesian kat mereka, tu kita duk beli. Kita kata, buat mai kat saya company orang Islam yang boleh lawan. Buka fried chicken pun tutup. Buka pasar malam pun malas nak berniaga. Buat sikit dia, masak tak sedap. Lepas tu suruh orang sokong, tak mau perelok skill kita masak. Lepas tu macam mana nak lawan? Lepas tu suruh orang terima takdir masing-masing. Mana boleh? Macam mana? Jadi pecahkan meja, kerusi, nampak budak-budak McDonald hina. Aish, ni boykot apa ni? Hulu, over. Oh saya bila makan burger teringat darah-darah anak. La haula wala quwata illa billah. Dia hulu, over. Tegur, tak boleh, kena bagi tahu, jangan. And then satu lagi nak tanya, kita semua duk cerita boykot ni semua. Hak yang saham-saham orang duk sembang tu, kita tak boleh bukti pun yang tu pergi beli peluru. Yang terang-terang, tuan-tuan punya Instagram totally terang bagi sumbangan 3 juta. Tuan-tuan punya Facebook bagi sumbangan 3 juta. Tuan-tuan punya WhatsApp bagi sumbangan. Pasal apa yang tu tuan-tuan duk guna? Jadi boykot hari ni boykot selektif. No, yang tuan-tuan duk search pasal Gaza tu dalam Google, tak ada Google Map, tuan-tuan tak sampai ke Nuri. Tu pasal apa tak boykot? Pasal apa tak boykot? Pasal apa yang duk guna tu semua tak cakap pun pasal boykot. No, hak boykot tu satu kotak rokok pun tak ada jenama rokok untuk nak boykot. Nampak hak yang duk boykot tu pun kaki isap rokok ke? Selektif. Tak bolehlah macam tu. Mana boleh macam tu? Kita bagi semua orang bertengkar, semua orang bergaduh, jadikan benda tu sebagai satu isu. Walhal isu yang betul
betul yang kita kena pertahankan di kalangan kita ialah jom sama-sama main mengaji masjid, jom sama-sama tingkatkan pengetahuan kita tentang Palestin dengan Gaza. Betul tak betul? Betul, kita tak mau orang jadikan isu boikot ni sebagai alasan dia dah terlibat dah dengan mempertahankan Gaza dalam keadaan benda lain semua tipu. Boleh macam tu. Betul tak? Jadi bila kita kan ada perangai. Manusia ni secara psikologi kita ada perangai. Tuan-tuan tengok saya. Tak marah no? Tak marah, jangan marah. Tu siapa suruh pilih tajuk ni? Tengok saya. Tak, saya ni cakap benda macam ni. Saya suka bagi terang kat tuan-tuan benda simple lah. Tengok orang main kat kita, orang kata kat masjid ni, pasal apa hamba duk sambut maulid? Maulid Nabi mana siapa nak buat? Para sahabat semua tak buat. Okey, betul. Tapi bagi tahu kat saya juga, bila Nabi buat perkampungan sunnah, kenapa tak luruskan benda tu? Kenapa tak luruskan benda tu? Apa ni duk buat majlis-majlis baca selawat apa semua ni? Siapa bagi tahu? Habaq mai Saidina Abu Bakar buat ke majlis memperingati hari lahir Nabi apa semua? Tak ada. Siapa buat? Tapi bagi tahu saya, bila Nabi buat majlis zikra Rasul pun tak ada juga. Kenapa yang tu tak jadi bid'ah? Kenapa tak diluruskan kepada masyarakat? Kena adil lah. Kayu timbang kena tara lah. Mana boleh macam tu? Tak adil lah. Kita cakap ikut sunnah Nabi. Sunnah Nabi paling utama mesti adil. Kayu timbang tara mesti kena sama. Betul? Awak nampak gelabah banyak Wahabi semua lah. Tak lah, bukan? Faham tak maksud saya? Boleh faham maksud saya? Mana boleh macam tu? Kayu timbang mesti semua sama, baru adil. Kalau macam ni, tuan-tuan kata macam ni. Kalau macam ni, baik kata macam ni. Jangan time kita syok. Dia punya semangat lain macam time orang lain. Ini dah jadi musang berjanggut. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, patah balik tengok. Tadi saya nak cerita apa tadi? Saya bagi kata lurus tadi tu. Dah. Tadi sebelum saya cakap pasal perkampungan sunnah apa tu, tadi saya nak cakap apa tadi? Bukan, ni baru tak sat ni je. Tengok apa macam sungguh-sungguh dah. Allah. Tak ada apa, hilang. Angin tu tiup lari lah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, saya cerita untuk meluruskan keadaan. Mai kita sembang elok-elok, bagi tahu satu-satu. Tuan-tuan tengok nah. Tengok. Hamas masa serang, antara objektif dia 3. Okey. Nombor 1, Hamas serang tujuan dia untuk apa? Dia nak ambil hostage. Sebab sekarang ni penduduk Palestin yang ditahan di dalam tahanan orang-orang Yahudi ramai. Berdasarkan serangan sebelum ni, mereka dapat 2 orang aja hostage. Tu pun mereka boleh tebus 1000 orang penduduk Palestin. Lah ni dalam tahanan sekurang-kurangnya ada 250. Maka boleh dapat semua balik. Jadi masa sebelum serangan, tak ada benda boleh timbal balik nak ambil. Tak ada. Jadi Hamas tujuan dia nak yang tu. Dia nak selamatkan penduduk Palestin, mai balik ke dia. Itu tujuannya. Jadi bila dia serang, dia dapat hostage. Objektif selesai tak? Selesai. Dia macam kita main Counter Strike, tahu kah? Tuan-tuan tak bisa main. Tuan-tuan semua soleh sebelum ni. Tuan-tuan tak main Counter Strike macam kita kerja. Counter Strike ni dia ada beberapa mission. Salah satu mission kita kena letak bom ataupun kita kena defuse bom. Okay? So bila kita main game tu,
Counter Strike. Saya tak tahu CS yang baru ni, yang apa, CS apa yang baru ni, Go apa, saya tak tahu, tak ingat, saya tak main, saya main lama punya. Tahun 2007, 2005, 2006 yang masa tu Counter Strike. So kita main game tu, tujuan dia nak defuse bom. Walaupun 5 lawan 5, kita dan tembak 2 dan kita dah defuse bom, selesai, game habis. Selesai, menang lah. So itu Hamas. Dia dah dapat hostage, selesai. Yang kedua, tujuan Hamas serang, dia nak bagi semua negara-negara Islam lain yang tengah duk buat perjanjian dengan orang-orang Yahudi, tarik balik perjanjian-perjanjian tu semua. Seperti mana yang tengah berlaku sekarang. Baru orang nampak betapa jahatnya mereka ni. Sedangkan kita duk semayang, tiap-tiap hari kita duk baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita nak kata Yahudi jahat pun kita tak tergamak kat mulut kita. Sedangkan tu akidah kita. Sampai hari ni orang nak kata Yahudi jahat pun tak ada. Dia kata dak, yang jahat tu Zionis. Mana pula dalam Quran kan tuan-tuan semayang, kita tadi sehari 17 kali kita baca. Tengok. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Okey? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang engkau bagi nikmat kepada kami. Okey, jalan tu apa dia? Kita baca ayat Allah yang lain. Allah kata siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. So ini jalan lurus daripada jalan para nabi, orang yang benar, orang yang syahid dan juga orang yang soleh. Tengok saya. Ghairil maghdub. Kita bukan saja minta kami nak jalan lurus, kita clearkan juga jalan yang menyimpang ni apa. Saya tak mau jalan ni, saya tak mau jalan ni. Okey, cantik. Ghairil maghdub, saya tak mau jalan yang dimurkai. Baik, ghairil maghdub, tuan-tuan buka semua tafsir-tafsir yang ada di atas muka bumi Malaysia dan seluruh dunia. Dalam kurungan mereka akan sebut ghairil maghdub humul yahud. Itu adalah orang Yahudi. Terang jelas tu. Orang yang dimurkai, orang yang paling jahat atas muka bumi ni orang Yahudi. Tapi semua orang buat tak tahu. Hamas terpaksa kena buat serangan nak bukti tunjuk kat kita kata mereka tu jahat. Baru semua orang buka mata. Mereka sanggup menggadai nyawa mereka untuk menegakkan iman kita. Betul? Sanggup korban rumah keluarga. Pasal apa? Untuk umat Islam lain tegakkan iman. Jaga iman kita. I'tiqad bagi betul bila semayang. Dalam keluarga ada apa keluarga Nabi orang Yahudi? Ada isteri Nabi Sayyidatuna Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Habis tu macam mana? Hak tu masuk Islam. Syaratnya kalau nak kami percaya, masuk Islam dulu. Ni yang saya nak abang kata sah. Tengok saya elok. Tuan-tuan tahu tak? Israel ni orang Palestin cerita kat saya, bukan orang biasa-biasa. Orang hak duduk sana cerita. Di Israel, siapa anak-anak yang menjangkau umur bahasa kita lepas SPM untuk masuk ke universiti, sebelum masuk universiti mereka semua diberikan cuti dulu setahun, tak payah belajar. Setahun ke sebulan mereka tak payah belajar, diberi duit pembiayaan untuk mereka pergi ke seluruh dunia untuk pergi ambil maklumat. Itu modus operandi daripada dulu macam tu. Sebab tu mereka berani serang sekarang. Bom lepas satu hospital. Pasal apa? Sebab mereka tahu kita semua tak akan serang.
Pasal apa? Peristiwa ni dah berlaku dekat Granada sebelum ni. Tengok. Ketika mana Espana ni, kalau hampa punya ni geng tempat Cristiano Ronaldo Portugal, abang lu tu baru dapat tahu, abang Ali dapat tak apa nak tahu. Abang Granada mana? Abang Cristiano Ronaldo, oh baru dapat nak tahu. Al-Hamra, apa tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekitar tu lah, cerita dia senang. Nak ingat nama tu lagi, lupa apa nak cerita. Tuan-tuan cuba bayang, sanalah tempat bangkitnya kemajuan sains dan teknologi yang memajukan dunia hari ini. Orang-orang sanalah, geng-geng Granada, Spanyol, lepas semua itulah yang bawa mai Andalusia, yang bawa mai teknologi, enjin, semua orang Islam yang buat, memajukan dunia dengan ilmu. Depa pergi serang situ, musnahkan buku dan sebagainya, depa ambil, depa buat, depa bagi tahu kata kami yang buat. Sampai hari ini Islam tak boleh tegak. Macam mana boleh jadi lagu tu? Hantar perisik lagu ni lah. Depa hantar mula yang pertama pergi ke Granada, depa suruh pergi tengok apa suasana sana. Jadi orang-orang perisikkan ni mai, lalu kat kampung-kampung tengok apa semua. Tiba-tiba di satu tempat makan, restoran, di kedai makan, kedai kopi, ada satu orang tengah menangis. Nanti Sat, masa habis dah. Kena balik betul lah, masa habis. Takkan nak ambil masa lagi. Macam Yahudi apa? Saya ambil masa tuan-tuan sikit-sikit lagi boleh sikit Perisikan ni depa mai, depa tengok sekejap, titik. Benda ni pun sama juga jadi ke alam Melayu. Sebab tu depa hantar siapa mula-mula? Vasco da Gama. Dia sampai dekat India. Bila dia hantar maklumat, dia tak ada nak mai, dia hantar yang kedua pula lepas tu. Sebenarnya yang ketiga dah. Siapa dia? Alfonso. Taktik yang sama. Sebab tu tuan-tuan jeritlah lagu mana, tuan-tuan menangis yang mata darah pun, mereka akan tetap serang juga Palestin. Dan mereka tahu kita semua tak akan serang mereka balik. Sebab modus mereka sama. Mereka dah dapat dah maklumat. Sebab tu mereka tak kisah. Mereka serang. Saudi masih seronok. Mereka tahu benda tu. Sebab mereka dah hantar dah jarum. Perisikan ni mai masa dekat Spanyol, dekat Granada apa semua dulu, dekat Andalusia. Dia tengok ada satu orang menangis kat kedai kopi. Dia tanya, siapa yang menangis? Orang kat kedai kopi tu kata, aku ni patut menulis kitab 10 buah kitab tahun ni. Aku hanya mampu menulis 9 buah kitab. Tu yang aku menangis. Dah habis tahun aku tak dapat habis 10 buah kitab. Tu dia Haji berapa kitab? Nampak? Dia balik, dia habaq kat ketua dia. Ketua dia tanya, boleh serang? Oh jangan serang, cekang lagi ni. 2-3 tahun pergi pula. Tengok ada kat kedai kopi orang menangis. Pergi tanya, menangis pasal apa? Oh saya ni seorang cikgu. Saya sepatutnya mendidik, ditugaskan kepada saya, kerajaan tugaskan kepada saya bagi anak murid graduate seramai 70 orang alim. Mana dia guru yang alim, dia kena mengalimkan 70 orang anak murid. Saya hanya mampu mengajar 50 orang sahaja. Tahu-tahu dah habis tahun dah. Saya menangis sebab saya tak mampu nak capai 70 orang. Balik, bos tanya, boleh serang? Jangan, cekang lagi. 3-4 tahun, turun balik. Sampai dekat kedai kopi, ada orang menangis. Tanya, hang menangis pasal apa? Aku ditinggalkan kekasih. Balik, boleh serang? Sekarang waktu terbaik untuk serang. Hancur habis Granada, Andalus semua. Sampailah naik-naik balik Islam tak boleh dah.
Sama aja modus operandi dia. Awak nampak muka muhasabah sangat ni. Alhamdulillah. Sebab tu kita kena berpandukan Hamas. Mereka pesan, buat takat mereka pesan. Mereka suruh tolong hantar ayat bagi berjaya. Fikir macam mana nak hantar ayat bagi berjaya. Bukan kawan ni nak buat, kawan ni nak buat, kawan ni nak buat. Lalah masing-masing penaik diri masing-masing. Alih gitu. Ayat tak sampai lah. Kita tak suka taat. Tu payah. Kelemahan kita. Sebab tu dia tahu. Sebab tu dia boleh serang. Jangan takut. Baru ni serang lagi hospital. Asyifa. Betul? Siapa pergi serang? Siapa pergi? Tak akan. Dia tahu tak akan ada orang. Dia dah hantar, dah perisik. Anak-anak buah dia semua yang mana yang capai umur nak masuk universiti, dia tak akan bagi masuk. Dia bagi cuti, suruh jalan seluruh dunia, dibiaya mereka untuk ambil maklumat. Bila masuk universiti, dia kaji balik benda-benda apa yang dia dapat maklumat tu dalam universiti. Kita sebulan ni baru cakap pasal Gaza. Itu dia lah. Apa khabar? Sihat semua? Jadi ayah, ibu, masa sudah tamat. Saya tak berhajat nak ambil. Saya cuma nak kata macam ni. Tengok elok-elok. Tengok saya. Tengok saya. Tak apa. Saya akan bagi kat tuan-tuan kata-kata yang elok untuk tuan-tuan faham apa kita bincang hari ini. Siti Maryam, ni kesimpulan kita. Dia sebenarnya banyak. Kalau nak cerita, saya boleh cerita kat tuan-tuan sampai pukul 11 malam. Saya boleh cerita satu-satu silibus dia. Jangan takut. Tapi tak baik. Tak betul cara tu. Tak betul. Tuan-tuan dengar lagi daripada ustaz-ustaz lain. Terus main masjid. Main mengaji kat masjid. InsyaAllah rumah Allah, Allah pelihara. Jangan takut. Allah akan pelihara. Maklumat yang ada semuanya elok. Jangan takut. Main. Kalau tak betul pun, guru tu yang mengajar tak betul. Rumah Allah tetap elok. Main rumah Allah. Mohon, ya Allah, bagi aku petunjuk. Bagi aku faham. Okay, tuan-tuan tengok. Siti Maryam. Siti Maryam. Dalam Quran. Siti Maryam sebut apa? Ketika mana ditiupkan roh dia. Siti Maryam dia tak mengandung 9 bulan lah. Dia hari ni tiup roh, esok lahir anak. Itu karamah Siti Maryam, mukjizat Nabi Isa. Boleh faham soal tiup, ataupun mungkin saya salah istilah tu, tapi nak abang kata dia bukannya normal. Sebab tu nama perempuan dalam Quran Siti Maryam seorang aja. Tak ada nama perempuan lain. Lelaki banyak. Sebaik-baik lelaki sampai sejahat-jahat lelaki ada dalam Quran nama. Abu Lahab, Fir'aun, Haman, Qarun, ni semua geng jahat. Geng baik. Nabi Muhammad, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Luqmanul Hakim, Nabi Uzair, Zaid bin Harisah. Semua ada dalam Quran nama-nama ni semua. Perempuan tak? Satu ya. Sebab Siti Maryam punya cerita je special. Okey, tengok saya. Siti Maryam ditiupkan roh padanya. Hari ini dia mengandung, esok dia lahir. Okey. Ketika nak lahir, dia duduk di pokok kurma. Apa dia kata? Ya laitani. Betul? Celaka, sakit nak lahir. Kalau aku mati dulu. Cuba baca ayat Quran. Saya ni cakap bahasa utara. Jangan duduk cakap kata Siti Maryam kata lagu tu lah pula. Ni saya tolong terjemah bagi tuan-tuan faham. Kalau bahasa dia celaka, sakit lah Hei, kalau habis nyawa dulu kan senang. Pedih ni nak lahir. Boleh faham tak? Istilah boleh faham jangan duk kata ni ada pula Siti Maryam cakap lagu tu. Janganlah peti bendui. Ni ceramah ni ikut bahasa kita. Sekali lagi saya ulang, tengok. Siti Maryam kata apa dalam Quran? Siti Maryam kata, aduh sakit nak lahir anak ni. Kalaulah aku mati dulu. Sampai kata kalau aku mati dulu. Sedangkan dalam perut dia ada Zabah. Siti Maryam tak tahu pun dalam perut dia ada Nabi. Yang esok bukan saja jadi Nabi, Rasul Ulul Azmi. Sebaik-baik kumpulan Rasul 5 orang ni bah. Maknanya dahsyat anak dalam perut dia. Tapi dia tak tahu. Yang dia tahu ketika dia nak lahir tu, dia rasa sakit dan dia rasa macam Allah, kalau aku matilah. Apa pengajarannya? Ada setengah di kalangan kita, bukan setengah semua. Kadang-kadang nak bagi pengajaran,
tak boleh ajak cara baik. Dia kena bagi cara sakit dulu. Baru kita boleh meningkat iman kita dan darjat. Hak ni yang tengah berlaku dekat kita. Boleh faham? Semoga Allah Ta'ala merahmati tuan-tuan dan saya dan mengekalkan iman kita supaya jangan turun dah. Naik lagi, turun sikit, naik lagi. Jangan turun balik dah. Semoga Allah merahmati tuan-tuan dan saya. Senyumlah sikit. Faham dah duk cerita ni. Selalu buat muka sedih sangat. Duk menyesal awak lah. Korang ni baru nak tahu lah. Tak apalah. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa, Allah tak akan bagi kita dapat sesuatu ilmu melainkan sampai masa betul. Sampai Allah bagi faham. Bukan saya, Allah bagi faham. Mungkin kalau Ustaz lain duduk di sini, hari ini Allah kata tuan-tuan tetap akan faham juga daripada Ustaz lain. Jangan. Semua Allah Ta'ala. Hadza wa billahi taufiq. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh faya fauzal mustaghfirin wa ya najjatat taibin. Ampun, maaf daripada saya kalau ada terkasar. Yang baik daripada Allah, lemah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.